أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ustazah harap pelajar semua dalam keadaan sihat walafiat. Okay, kita berjumpa lagi dalam tajuk pendidikan Islam tingkatan 2 bidang sirah di bawah tajuk wanita suri teladan. Okay, kita fokus kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Okey. Dalam tajuk ni kita akan belajar riwayat hidup, sifat utama, sumbangan dan juga iktibar daripada kisah beliau yang merupakan Ratu Syurga. Sayyidatina Fatimah ni merupakan Ratu Syurga. Ada kisah dia. Okey, dan jangan lupa kamu semua bersama-sama dengan saya Ustazah Nur Ariza binti Zakaria. Okey, sekarang kita tengok riwayat hidup Sayyidatina Fatimah. Okey. Nama sebenar beliau Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gelaran Az-Zahra yang bermaksud putih kemerah-merahan. Berkahwin dengan Saidina Ali dan dikurniakan 4 cahaya mata iaitu Hasan, Husain, Zainab dan Ummu Kalsum. Okey. Kedudukan dalam keluarga merupakan puteri bongsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Keislaman beliau, beliau memeluk agama Islam sejak dari kecil lagi dan beliau merupakan kanak-kanak perempuan yang pertama menerima Islam. Kewafatan 6 bulan selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada usia 28 tahun. Okey, sifat utama beliau. Okey. Yang pertama, kasih dan taat kepada ayahandanya. Dan yang kedua, redha dan tabah menghadapi dugaan. Okay, kasih dan taat kepada ayahandanya, selain menyokong usaha dakwah, beliau juga menguruskan makan dan minum ayahandanya selepas kematian ibunya sehingga digelar Ummu Abiha yang bermaksud ibu kepada ayahnya. Okay, sampai beliau mendapat gelaran ni. Okey, contoh sifat cakna Fatimah radhiyallahu anha terhadap ayahandanya pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sujud menunaikan solat di Kaabah, orang musyrikin telah meletakkan uri unta ke atas badan baginda. Lalu Fatimah membersihkan baginda daripada kotoran tersebut. Okey. Ini adalah tanda kasih dan taat beliau kepada ayahandanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang kedua, redha dan tabah menghadapi dugaan. Sayyidatina Fatimah redha dengan dugaan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tabah menghadapi kehidupan yang serba kekurangan. Okey, pada suatu hari ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah meminta Fatimah radhiyallahu anha berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan pembantu rumah. Lalu baginda menasihati kedua-duanya, "Inginkah kamu berdua aku tunjukkan perkara yang lebih baik daripada pembantu rumah?" Maka
sebelum tidur bacalah Allahu Akbar, Subhanallah dan Alhamdulillah sebanyak 33 kali. Okay, amalan ini bukan sahaja baginda mahu menyuruh Fatimah yang amalkan, tetapi baginda juga mengisyaratkan supaya kita umat Islam juga mengamalkan zikir Allahu Akbar, Subhanallah dan Alhamdulillah. Okay, zikir ini juga dikenali dengan zikir Fatimah. Okay, sekarang kita tengok sumbangan beliau. Okay, sumbangan beliau pendorong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditentang oleh kafir Quraisy. Yang kedua, mengambil berat terhadap ayandanya dengan memberi khidmat bakti dalam menyediakan keperluan hariannya. Dan yang ketiga, berjaya mendidik anak-anaknya menjadi Muslim yang soleh. Daripada anak dia inilah, daripada anak Sayyidatina Fatimah inilah zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sampai ke hari ini. Okey, kita tengok iktibar daripada kehidupan Sayyidatina Fatimah. Okey. Yang pertama, kita adalah menjadi anak yang soleh dan solehah. Yang kedua, kita adalah berkhidmat kepada ibu bapa kita dengan penuh keikhlasan dan buat yang terbaik, terutamanya bagi ibu bapa yang masih ada. Kalau dia tak, macam mana pula kalau yang ibu bapa dah tak ada? Okey, bagi yang dah tak ada, okey, sentiasa sedekahkan Al-Fatihah dan setiap kali kamu melakukan kebaikan, pahalanya akan sampai kepada arwah ibu dan ayah yang telah meninggal dunia. Dan yang ketiga, kita adalah mendorong kewujudan keluarga yang mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ini adalah kisah Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Dan saya harap sebagai ini satu peringatan untuk diri saya dan juga untuk diri kamu semua. Semoga-moga kita akan menjadi sehebat Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha yang merupakan ratu syurga. Okey, ada kisah dia yang lain pula ratu syurga tu. Kita kena cari kisah lain lah, kena kita buat satu masa yang lain barulah kita boleh faham pula. Okey, Ustazah harap kamu semua faham. Okey, sekian dahulu daripada saya. Moga insya-Allah dipermudahkan oleh Allah. Kita berjumpa lagi pada slide yang akan datang, pada masa-masa yang akan datang. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang daripada diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.